warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sidang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat rahimakumullah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat kita menyambung kuliah tafsir Al-Lu'lu' wal Marjan fi tafsir surati Ali Imran. Saya mohon maaf terlewat sikit kerana berprogram petang tadi. Alhamdulillah sampai juga ke Masjid Ridwaniyah malam ni. Kita sampai pada ayat ke-15 surah Ali Imran. Firmanullah subhanahu wa ta'ala, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina attaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Kita renung sedikit hukum hakam bacaan Al-Quran sebelum kita pergi kepada terjemahan dan tafsiran ayat ini ya. Baik, tuan-tuan perhatikan yang pertama pada unabbi'ukum, mim mati bertemu dengan ba. Hadha nusammiha ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, dengung. Satu lagi, bi khairim, tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah, dengung. Saya nak sebut dengung sikit kita kongsi. Kemudian tuan-tuan tengok pula, min dzalikum, nun mati bertemu dengan zal. Zal harful ikhfa. Sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zi taliban. Huruf-huruf ikhfa. Kemudian ada lagi dengung-dengung yang selepas itu. Dan satu lagi, perhatikan yang di hujung sana tu, basirun, tanwin bertemu dengan ba. Ini namanya iqlab. Baik. Dengung ini setengah ulama tajwid mengatakan dia adalah lahan khafi. Lahan khafi. Tapi dalam bidang mukjizat Quran, dia boleh jadi lahan jali. Dalam bidang mukjizat Al-Quran, saya lebih banyak melihat dari konteks i'jaz, miracles, kemukjizatan Al-Quran. Dari sudut kemukjizatan, dia menghilangkan satu kemukjizatan jiwa yang ada pada Quran bila tidak ada dengung. Sebab dengung itu memberi kesan kepada keindahan bacaan dan seterusnya dia menyumbang kepada al-i'jazun nafs, kemukjizatan jiwa. Saya pernah terang kat tuan-tuan, Quran ni makcik kalau kita baca, dia memberi kesan.
kepada sesuatu yang kita baca. Air ni kalau kita baca Quran, molekul dia terkesan. Eksperimen ada, tuan-tuan boleh tengok. Pokok kalau kita baca Quran terkesan. Termasuklah yang lain-lain. Jantung kita dia terkesan. Itu namanya kemukjizatan jiwa. Tuan-tuan kalau keluh kesah kan, ambil tangan ni, letak dekat sebelah kiri ni yang ada jantung. Baca Alam Nashrah. Buat dulu. Benda ni kita boleh test dia. Tak, baca Alam Nashrah. Itu mukjizat jiwa. Jadi bila kita tak dengung, dia menghilangkan kemukjizatan jiwa. Sebab tu bagi saya dengung ni besar. Khususnya bacaan yang kita nak memberi kesan kepada sesuatu yang kita baca. Baik. Ada bedanya dengung yang saya sebut tadi. Yang pertama ikhfa syafawi. Qul a'unabbi'ukum. Dengung tapi bibir tidak rapat penuh. Dia sama dengan iqlab. Kata guru kami, kita boleh ambil kertas selai ni masuk dalam bibir lagi. Dia tak tutup habis. Qul a'unabbi'ukum bi khairim. Yang tu tutup habis. Sebab dia idgham ma'al ghunnah. Dia masuk terus. Satu lagi ikhfa. Ikhfa ni pun dia di antara izhar wal idgham. Kata Syekh Zaidani Al-Aqrabawi, dia di antara izhar wal idgham. Nun tu didengungkan tu, dia menghampiri, seolah-olah disembunyikan dalam makhraj yang selepasnya tu. Tapi dia tak sampai lagi. Practically dia tak sampai lagi. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dha. Baru sampai apa? Dzalikum. Itu ikhfa. Boleh berlatih insya-Allah. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Tadi pun idgham, jan tu idgham bersabdu lagi. Dengung yang paling tinggi martabat dia ialah dengung nun sabdu dan mim sabdu. Kata setengah qura boleh lajak sampai 3 harakat. Jannatul ikhfa dia tajri min tahti Kemudian ada lagi dengung azwajum, itu pun termasuk dalam idgham. Mutahharatun idgham, dimasukkan ke waw. Ridwanum dengung. Dan akhir sekali basirun iqlab, pun tak tutup habis kita punya bibir. Wallahu basirun bil ibad. Itu iqlab, tak tutup habis bibir dulu.
Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Baik, apa makna ayat ni tuan-tuan? Malam ni cerita syurga. Subhanallah ayat ni ya. Ayat sebelum ni Allah bicarakan tentang kenikmatan dunia yang kita dah jelaskan. Tidak salah untuk kita mengejar keduniaan. Tak salah kita nak mengejar isteri atau suami yang cantik barangkali, yang handsome barangkali. Wal banin, kita punya anak, harta, qanatiril muqantara min adh-dhahabi wal fiddah, kenderaan dan sebagainya. Jangan terpedaya saja. Jangan terpedaya. Jangan sampai kesemua itu memperdayakan kita. Cukup kita boleh kontrol. Ij'aluha fi aydikum wala taj'aluha fi qulubikum. Kita boleh pegang dia. Masuk waktu semayang, berhenti. Semayang dulu. Mewah macam mana pun, kereta yang mewah kita bawa pergi, kita bawa kepada kebaikan, tidak ada salah. Tapi dalam ayat ini Allah suruh Nabi kata, ada satu lagi yang lebih istimewa, tuan-tuan. Apa kata Tuhan? Katakanlah. Allah suruh Nabi SAW sebut. Katakanlah wahai Muhammad, inginkah aku khabarkan kepadamu? Maknanya Nabi suruh, Allah suruh Nabi khabarkan kepada umatmu, kepada manusia. Inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Wah, subhanallah. Cantik ayat ini tuan-tuan. Ketika Allah membicarakan tentang keindahan dunia, tak salah pun kalian nak mengejar. Jadilah seorang yang jutawan, tidak ada salahnya. Jadilah orang yang anaknya ramai, silakan, tidak ada salahnya. Punya kereta yang mewah, rumah yang besar, tidak ada salahnya. Tetapi ada satu yang lebih istimewa, Allah nak sebut sini ya. Apa dia tuan-tuan? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kat Gerik, semalam kami di Gerik ni kesedihan sikitlah. Seorang ulama yang panjang umurnya. Masa saya sembang dengan dia tu, kadang-kadang dia kata 100 berapa? 109. Tapi semalam yang direkodkan, sembang dengan anak dia pun 106 tahun. Kami panggil Tok Ayah lah. Tok Ayah Haji Isa. 106. Yang ada tu 96. Yang ni 106. Saya kadang-kadang sembang dengan dia. Saya ada banyak kenangan dengan dia. Dia pun guru saya lah. Kecil-kecil Allahyarham ayahanda saya selalu bawa saya dengar kuliah dia. Saya kecil lagi, sekolah rendah. Bawa dia dekat surau kecil je, orang kampung Bena, dekat kampung Padang Kunyit. Saya pergi. Ramai orang. Bila sujud tu macam nak runtuh lah. Kata. Ramai orang. Banyaklah kenangan-kenangan. Tadi pun saya nak mari, tadi saya bawa kereta, saya terlajak rumah kawan saya ni. Pusing balik. Pusing balik. Kata, nampak tadi terlajak. Memang pun terfikir, teringat kepada Tok Ayah Haji Isa. Kemudian diasaskan pondok air jernih di Gerik. Saya jemputlah tuan-tuan pergi ya, kalau ada ke lapangan. Panjanglah daripada tahun 90 lah. 91 dia mengajar kat surau yang usang.
Adalah gambar saya simpan kenangan. Saya balik mengaji Tanah Arab, saya mengajar juga. Dia pun mengajar, saya pun mengajar. Dia mengajar Isnin malam Selasa, saya mengajar Jumaat malam Sabtu. Sampai sekarang. Saya kata, Tok Ya, tukar hari boleh tak? Oh, tak boleh. Dia nak Isnin malam Selasa je. Sampailah ke penghujung. Sampai dia tak larat. Tengok tuan-tuan, istiqamah ya. Ya Allah. Istiqamah tuan-tuan, guru kita ni bersungguhnya mereka nah. Sampai mati nak mengajar. Sampai mati. Lagi orang boleh bawa. Dulu dia bawa motor. Sampai bawa pergi. Bawa dia naik kereta pergi mengajar. Subhanallah. Surah yang usang itu kami bertahan. Bertahan mengajar. Walaupun ada lah bunyi-bunyi sana, kita bertahan. Mengajar juga. Sampailah ke penghujung siap surau Ma'had kan. Kita asaskan juga Ma'had Tahfiz sekarang ni. Tukar mengajar kat situ pula. Dia hari Isnin malam Selasa, saya Jumaat malam Sabtu mengajar. Banyaklah kenangan. 106 tahun. Ada malam ni 106 tahun. Tak ada apa ni. Ada 106 tahun. Tak silap dia 109. Orang dulu-dulu mana nak pasti kan. Dia anak murid yang terakhir lah bagi saya. Tuan Guru Haji Ismail, Pak Da'i di Mekah tu. Dia antara yang terakhir lah. Tuan Guru Haji Saleh Sik pun dah meninggal lah. Meninggal. Adalah pengalaman. Saya tanya dia, kadang-kadang bergurau ya. Tak ya? Rasa lama dah hidup ni. Dah dekat 100 dah. Rasa lama dah hidup ni. Dia tengok saya, lama dah rasa. Tapi dia kata, makin lama makin boleh buat ibadat. Tak apa. Dia bercakap, kami bahasa Greek, bahasa petani. Tak sama Kuala. Silap hari bulan orang Kuala boleh salah faham tu. Kalau orang Greek cakap, macam orang Greek salah faham orang Kuala cakap. Awak bodoh. Orang Greek kata kat dia. Makin panjang umur, makin lebih banyak ibadat. Betul. Tuan-tuan, syukur yang mana umur panjang. Minta pada Allah Ta'ala biar umur panjang. Boleh terus buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 2-3 tahun ni ya, dia tak larat dah pergi masjid. Tidak duduk di masjid dah. Duduk di masjid. Tarawih tu 23. Pegang dinding dulu. Kita lu ni 8 hilang, tak tahu 4 tak ada lah. Pegang dinding bangkit. Habis. Kalau kata ambil pandangan yang tarawih 30 rakaat, 30 dia buat. Subhanallah. Tak ada lah. Hilangnya ilmu dengan hilang para ulama. Perginya mereka, tokoh-tokoh yang hebat. Dulu sedih juga kami, guru kami Pak Tih meninggal dulu, hilang. Subhanallah. Baik, saya nak kaitkan dengan ayat ni apa tuan-tuan. Semalam saya sembang dengan anak dia. Dia meninggal lepas asar. Hari Khamis. Setengah ulama kata kalau lepas asar tu dah dikira mati hari Jumaat. Asar tu dia semayang ni. Dia dah letakkan posisi dia atas kiblat. Tuan-tuan pernah dengar sejarah Imam Ghazali meninggal? Dalam kitab Bidayah, Imam Ghazali diriwayatkan sebelum dia meninggal dia dah letak dah posisi dia di atas kiblat dan sebagainya. Dan dia kembali ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dah letak dah. Isteri Tok Yah ni, mak kepada kawan saya ni cerita. Dah letak siap dah. Dah letak siap dah. Tanda pun dah ada dah. Anak dia tengok kan, kaki dah jatuh, hidung dah jatuh. Anak dia kata lah, nak sembang lah dengan adik-beradik pun lah. Tak banyak hari ni, marah lah. Dah jatuh kaki dah, telinga pun dah ni, hidung pun dah jatuh, dah dekat dah kan. Tuan-tuan, kita akan sampai saat itu. Betul tak? Masa sahaja yang menentukan.
Nak tak nak, kita akan sampai masa itu. Fir'aun dengan kesombongan dia, dengan kekayaan, nikmat yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Dukhan tu, ya Allah, dahsyatnya nikmat istidraj yang Allah bagi kepada Fir'aun, sehingga dia rasa dia dah hebat. Fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la, sampai dia isytihar dia adalah Tuhan. Dah hebat sangatlah. Mati juga. Hatta idza adrakul gharaq. Surah Yunus. Saat akhir Fir'aun tu. Fir'aun ni dia tak mati, kata guru kami, Fir'aun ni dia tak mati dalam laut. Dia fizikal dia tu timbul. Masa nak hujung tu, dia nak mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan, tapi ditolak. Fir'aun pun mati. Soalnya tuan-tuan, bila di saat akhir itu, amalan Tok Yahya Isa ni tu saya cerita lah tuan-tuan, amalan dia banyak lah. Subhanallah. Saya pun tak tahu lah orang daripada mana, Singapura, Brunei, mari ziarah kan. Amalannya banyak lah. Walaupun tuan-tuan punya segala-galanya di atas dunia ini, dan tuan-tuan tak terpedaya dengan harta, dengan segala-gala yang Allah sebut dalam ayat sebelum ini, tetapi yang lebih indah dan saat yang kita tunggu seperti mana yang dilalui oleh Tok Yahya Haji Isa semalam. Apabila nyawa sampai ke halqum, dibuka hijab, nampak dah perjalanan kita di alam barzakh yang merupakan transit yang pertama untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dah boleh posisikan diri atas kiblat, sempat sembahyang asar, lepas tu kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan tak teringin macam tu lah. Bila dibuka hijab, dia nampak ni jannatun. Kalau tak jannatun pun raudhatun min riyadil jannah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Beberapa hari lepas saya cerita tentang kisah sebelum Tok Yahya Haji Isa meninggal. Saya cerita tentang Omar ibn Abdul Aziz. Tuan-tuan dengar tak khutbah hari ni? Ada tak sebut nama Omar bin Abdul Aziz? Kalau yang tak perasan tu maknanya tidur lah kamu aku. Saya diamanahkan panel menulis khutbah. Besarlah amanah tu. Ya Allah, berat rasa ni. Jaga pondok, jaga mak tahfiz. Tuan-tuan kalau ada kesihatan yang sihat, tuan-tuan tolonglah masjid-masjid dah. Janganlah duduk saja di rumah. Tak ada orang, tak cukup orang. Tolonglah. Saya tengok Haji Nasir tolong masjid, Allahu Akbar. Tuan-tuan tolonglah masjid. Tolonglah surau. Tolonglah mak tahfiz, pondok-pondok. Semua orang dia tak mau duduk rumah ya. Duduk rumah. Tak cukup orang lah kita yang nak bantu tahfiz, yang nak bantu pencen dah banyak dah. Tak habis makan dah. Kan? Kalau sihat tubuh badan lah. Kalau tak mampu tu tak apalah. Omar bin Abdul Aziz ni tuan-tuan. Saya lajak sikit kuliah malam ni boleh 10 minit ke? Mari berlambat lah. Di saat akhir itu, tuan-tuan tahu, sejarah dia hebat. Sejarah Omar bin Abdul Aziz. Saya boleh cerita sampai tengah malam. Integriti,
profesional, pious Calypso. Subhanallah. Tuan-tuan bayang atas mimbar tadi tu, kisah tu ringkas saja. Governor datang, dia pasang lilin negara. Governor report, rakyat hidup aman damai di bawah pemerintahan Amirul Mukminin. Tuan-tuan, Umar bin Abdul Aziz, zaman dia ada orang miskin tak? Tak ada orang miskin. Penyair mengungkapkan kata-kata sehingga serigala tidak perlu lagi memburu mangsanya. Itu ungkapan penyair. Mana ada binatang tak memburu? Kaya macam mana pun dia memburu. Rakyat hidup dengan aman. Governor tanya report semua urusan negara. Tiba-tiba ada governor yang tanya, macam mana tuanku, macam mana Amirul Mukminin, sihat ke, keluarga macam mana? Terus dia padam lilin negara, dia pasang lilin dia yang dia selalu guna untuk diri dia. Lilin yang kecil saja. Governor tanya, kenapa Amirul Mukminin padam? Tadi engkau tanya aku urusan negara, aku layak guna lilin negara. Sekarang engkau tanya aku urusan peribadi, aku tak layak guna. Dipadam, digunakan. Adakah pemimpin macam tu sekarang? Tuan-tuan jawablah sendiri. Isteri dia Fatimah datang bawa sup daging. Ya Aba Abdul Malik, makanlah sup daging ni. Tak makan lagi. Wahai Fatimah, buktikan dulu kepada aku, sudahkah semua rakyat jelata makan daging sup ini? Haudu. Adakah pemimpin macam tu? Oi, kuat jawab tu. Dah Fatimah terang satu baru dia makan. Di hari kewafatan dia, governor kata semua, wahai tuanku, tukarlah pakaian Amirul Mukminin. Fatimah jawab apa? Aku nak tukar macam mana? Yang tu je pun ada. Baik, saya tak mau cerita banyaklah. Akhir sekali Fatimah ni dia sempat dengar ungkapan terakhir Umar bin Abdul Aziz. Dinukilkan dalam buku-buku sejarah. Fatimah kata, aku dengar. Macam-macam riwayat lah. Ada kata dia dengar daripada luar sebab Umar bin Abdul Aziz minta semua keluar daripada bilik dia. Dia memerintah 2 tahun berapa bulan saja, tapi diangkat negara. Tidak ada orang miskin. Penentang-penentang ditenangkan. Ilmu dirancak, dimeriahkan. Subhanallah. Keluar semua. Saya nak kaitkan dengan ayat ini, tuan-tuan. Dia kata, telah datang kepada aku. Sambil senyum ni, sambil senyum. Sakit nak mati ni, sambil senyum. Telah datang kepada aku ma laisa bijinnin wala ins. Telah datang kepada aku sesuatu yang bukan manusia dan bukan jin. Apa dia yang datang, tuan-tuan? Malaikat. Malaikat datang. Oh, roh yang baik ini, malaikat berbaris menyambut roh. Saya suka baca kisah-kisah macam ni sebab kita ke arah itu. Setengah orang dia tak mau dengar cerita macam ni. Ustaz, saya sihat Ustaz, mana kecil manis aku tak ada ni. Okey lagi. Padahal bagus apa dengar cerita macam ni kan. Kita pun rasa teringin nak jadi macam tu. Ayat terakhir yang dibaca oleh Umar bin Abdul Aziz sebelum lafaz tauhid, dia baca ayat dalam surah Qasas, tilka darul akhiratu, itulah negeri akhirat. Nampak? Dah nampak kan, tuan-tuan? Negeri akhirat. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada
wal aqibatu lil muttaqin. Lafaz syahadah dia balik. Ayat tu dia baca tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Dia nampak. Allahu akbar. Tuan-tuan tak teringinkan macam tu tuan-tuan? Nah. Tunggu apa lagi kat sini? Kan? Tuan-tuan amalan banyak, teringinlah nak pergi ke sana. Tu yang dia Umar bin Abdul Aziz baca ayat tu pandangan saya lah. Tilka dar. Dia hafal Quran Umar bin Abdul Aziz. Keluar pada mulut dia. Tilka darul akhiratu naj'aluha ila akhir ayat. Subhanallah. Kita impikan saat itu. Nah, mudah-mudahan tuan-tuan beramallah, berbekallah. Mudah-mudahan begitulah kita. Insya-Allah. Baik. Mewah mana pun kita, subhanallah, jangan sampai terpedaya dengan keduniaan. Walaupun kita tak terpedaya, Allah pesan pada Nabi, katakan kepada umatmu ada yang lebih indah dan lebih baik yang akan kita tengok tadi, seperti mana Umar bin Abdul Aziz. Jannatun. Kemudian Allah sifatkan sikit syurga itu. Walaupun sebenarnya tak mungkin kita dapat bayangkan syurga itu. Tak mungkin. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Pagi tadi kan surah Sajadah tadi. Seronok dengar surah Sajadah kan. Tadi saya semayang dengan pelajar tahfiz saya. Pelajar tu baca sedap saya dengar. Cerita syurga tu kan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Pelajar tahfiz baca. Subhanallah, seronok bayang. Setengah orang pagi subuh dia mari lambat lah. Dia mari dekat-dekat nak sujud sejadah lah. Ada juga perangai gitu. Kita nak dengar ayat ni. Pelajar tahfiz saya tuan-tuan banyak yang boleh baca sedap-sedap lah. Alhamdulillah. Kalau dia baca tu kita pun dengar belakang. Subhanallah. Tu yang saya suruh baca kepada ladang cili kami tu. Ni baru teringat eh. Kami ada buat keusahawanan asnaf Ma'al Tahfiz. Kami tanam 10,000 pokok cili untuk keusahawanan, buat dengan dengan beberapa agensi lah. Saya jemput lah tuan-tuan, kau nak pergi datang sekarang tengah petik, boleh lah awak balik sikit kan, insya-Allah. Lawa buah-buahnya, 10,000 pokok kita tanam, jadi landscape lah. Saya pesan dekat anak-anak, siapa yang jadual dia menghafal di ladang 3 minggu sekali, mereka hafal di ladang. Maknanya hantar sabak, hantar prasabak tu, hantar di ladang. Berebut lah hantar-hantar tu, sebab nak petik ni. Seronok kan petik cabai. Kita buat pendidikan hijau. Pendidikan hijau merentas kurikulum. Maknanya anak-anak ni dapat ilmu pertanian, melahirkan peladang al-hafiz. Mungkin mereka tak jadi imam, mereka boleh jadi peladang nanti. Dah ada ilmu praktikal pula tu. Saya pesan masa anak-anak kutip tu, baca ayat dalam surah Waqi'ah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Baca sampai 5 ayat lepas tu. Imam Qurtubi pesan dalam Jami'ul Ahkam, dalam kitab tafsir Qurtubi yang masyhur itu, siapa yang nak menanam apa semua ni, yang berkait dengan tanaman ni, baca ayat tu. Ayat surah Waqi'ah yang selalu kita baca tu, 5 ayat. Start dari antum tazra'unahu am nahnu zari'u law nasha'. 5 ayat lepas tu.
tuan baca. Anak-anak sambil petik baca. Dia memberi kesan kepada tubuhan tu. Inilah nama mukjizat jiwa, dia terkesan. Jadi kami bawalah sikit cabai sebagai keusahawanan asnaf. Mudah-mudahan habislah ya. Tuan-tuan boleh bantu mak tahfiz insya-Allah. Tapi tak banyaklah bawa kongsi-kongsi kan. Boleh aja ya. Insya-Allah. Ada kat luar tu. Kalau mak tahfiz dan pondok ni dia kena ada kemandirian dia. Mandiri. Tak boleh kita nak bergantung kepada one off punya ni saja. Mesti ada economics punya strategi. Dan banyak sebenarnya ruang-ruang dan peluang. Kami buat keli, buat ekon. Jadi anak-anak ni esok kalau tak jadi ustaz, tak jadi imam pun mereka jadi pengusaha. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Allah menyebut tentang syurga ini. Kita baca kisah syurga ni, subhanallah, seronok dengar cerita syurga ni. Kalau cerita bab bidadari dalam syurga tu, saya malas cerita. Tak lagi pas mayam balik terus rumah. Tengok kais mayang jemur. Aduh. Ada satu orang tu dia cerita pasal bidadari dalam syurga ni cukup menarik. Saya boleh cerita tu. Tapi lagi 70 balik tempur. Indahnya dalam syurga. Antara yang digambarkan oleh Quran ni hanya gambaran, bukan yang sebenar. Hanya gambaran saja. Hanya gambaran saja. Sebab tu Tuhan kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak mungkin mata, telinga kita ni dapat melihat sesuatu yang indah dalam dunia ini seperti mana dalam syurga. Tak mungkin. Allah gambarkan di sini indahnya syurga itu tajri min tahtihal anhar, mengalir air. Jangan tuan-tuan bayang dalam syurga ada sungai ya. Bukan macam tu. Tuan-tuan pergi ke mana-mana tempat yang cantik. Kalau air yang bersih mengairi kawasan itu, air sungai mengalir di bawah. Kawasan itu biasanya cantik. Masa saya belajar dulu, kawan saya daripada Turki, namanya Ismail. Dia kata, jom Fahmi pergi melawat negara aku. Jom, cuti musim panas masa tu. Pergi. Saya pusing satu Turki. Dia bawa. Sampai satu tempat tu tuan-tuan, naik bukit. Naik kereta kabel. Sampai atas tu saya tengok, ush, lawanya. Subhanallah. Cantik betul tempat tu. Saya terlupalah di mana tempat tu. Antara yang menyumbang kepada keindahan tempat itu ialah apa? Air sungai dia tu mengalir. Oh, Allahu Akbar. Betul lah Quran gambarkan. Tempat yang indah itu ada air, aliran sungai. Sebab tu Quran gambarkan begitu. Bukan hanya sungai saja. Tu student dia tanya, doktor, takkan kami letih buat ibadat dapat tempat dalam sungai lah. Sungai banyak kampung kami. Bukan. Lepas tu saya tanya dia, nak apa? Nak apa saya tanya? Dia pun sebut lah, naklah kereta BMW ke apa ni. Macam-macam lah dia sebut. Budak-budak muda. Saya kata kalau hendak kereta BMW dalam syurga, sebut saja. Zup, mari parking depan. Oh, macam tu lah. Wadaniyatan alaihim zilaluha wazullilat qutufuha. Oh, tu pun sedap dengar syurga lah. Tuan-tuan teringin nak makan musangking, sebut saja. Mari dengan tangkai-tangkai sekali. Ustaz, tak best macam tu. Musangking ni saya nak tunggu dulu dia luruh. Oh, betul baru best. Macam tu lah dapat dalam syurga.
walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu minta, yang tu dapat. Makcik kalau masuk syurga, nak bidadara ke nak suami sendiri atas dunia? Makcik tu nak jawab. Kalau panggil pakcik lagi, pakcik tu pongoh. Tapi dia baik Ustaz, cuma dia pongoh. Apa? Orang Kuala panggil apa? Pongoh. Pongoh. Tapi dia pongoh kan, silap sikit tendang di dapur tu. Risau juga. Gitu makcik ambil lah bidadara. Tapi dia bagus lah. Tanya pakcik lah, nak makcik atas dunia ke nak bidadari? Saya pun baca hurum maqsuratun fil khiyam. Cerita ayat tu nak bidadari tu. Request. Kalau ikut ayat Quran dalam syurga nanti, ikut kita punya permintaan. Tuan-tuan nak apa? Allah izin. Subhanallah. Tapi ramai orang tak tengok ayat ni kan. Terpedaya dengan keduniaan. Tak payah Haji Isa kata, nak pergi lah, nak pergi sana, nak pergi sana. Tunggu apa lagi kat sini? Macam-macam sini. Kan? Tunggu apa lagi di Kuala dia ni? Nak pergi ke sana. Subhanallah. Lebih indah. Tuan-tuan baca kisah Sufyan Thawri yang anak muridnya bermimpi tentang dia. Indahnya guru dia duduk di sana. Subhanallah. Kan? Mudah-mudahan kita atas jalan yang sama, insya-Allah. Ini gambaran saja nak. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, dan mereka dikurniakan isteri-isteri yang disucikan. Itulah bidadari. Jamak tu, jamak maknanya nak berapa pun. Ni 18 SX sikit lah, tapi yalah, boleh share kan. Ada pakcik tu tanya, Ustaz dah tua macam ni, macam mana Ustaz kalau bidadari ni pun? Dia pun faham diri dia kot. Saya baca hadis Tirmizi. Dalam syurga nanti pakcik diberikan kekuatan quwwatu mi'ah. Diberikan kekuatan 100 orang. Pakcik umur 70 tu, oish, macam mana tu Ustaz? Lepas satu-satu ke Ustaz? Ya, lepas satu-satu. Oish, dia kata. Makcik pun sama lah makcik. Sama lah. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan risau. Atas dunia ni yang Allah suruh tu, pulun buat. Semayang, pulun semayang. Ikhlaskan hati, ikhlaskan hati. Tolong masjid, tolong masjid, tolong mak tahfiz, tolong buat kerja agama. Tunggulah di sana nanti. Subhanallah. Dan disucikan serta keredaan Allah. Ingat satu. Akhir sekali tuan-tuan, kita masuk syurga bukan atas rahmat Allah, bukan atas amal kita. Tak. Ingat. Kita masuk syurga dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tengok matan Jawharah sana. Kita tidak seperti Mu'tazilah. Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada siapa makhluk yang boleh paksa dia, kerana dia maha berkehendak. Kita buat amal kebaikan bukan wajib bagi Allah Ta'ala memberi pahala. Tak. Allah maha nak beri, dia bagi. Cuma dia menyebut innahu la yukhliful mi'ad. Dia tidak menyalahi janji. Maka kita sangka baik pada Allah Ta'ala. Kita buat amalan kebaikan, Allah terima, diganjari pahala. Dengan pahala itu kita dapat rahmat Allah. Dengan rahmat kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir sekali,
dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Wallahu basirun bil ibad. Allah Maha melihat. Rasa nak sambung lagi bulan depan lah pula. Nah ni insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan dari apa yang sempat kita kongsikan. Cepatnya masa ni dah nak masuk bulan Rejab. Tuan-tuan, malam 1 Rejab kalau bolehlah Masjid Ridwaniyah buatlah amal, buatlah program, satu program, hidupkan balik. Malam 1 Rejab ni kata Imam Syafi'i malam yang mustajab doa. Jadi buatlah apa-apa, hidupkan. Macam malam Jumaat kita buat program. Malam 1 Rejab pun masuk dalam takwim kita. Hidupkan. Imam Syafi'i kata ada beberapa malam yang mustajab doa. Antaranya ialah malam 1 Rejab. Jadi masjid-masjid cuba hidupkan malam 1 Rejab. Di samping Rejab itu bulan haram. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 1 Rejab. Ni dekatlah Rejab kan? Tuan-tuan tak ingat bulan apa? Dekat nak puasa pun teringat Ramadan. Jadi mudah-mudahan dapat kita terus perbanyakkan bekal kita untuk menuju ke saat tadi, insya-Allah. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala kekurangan, kelemahan, terkasar bahasa, itu kelemahan saya sendiri, mohon banyak kemaafan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya beransur dulu.